Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini adalah 1 Januari 2024, permulaan baharu pada tahun 2024. Kita nak membicarakan sedikit ilmu kewangan. So, mulai hari ini pada apps ASNB, awak semua dah boleh lihat dah dia punya dividen, kadar dividen dah masuk. Pada hujung tahun lepas, pada tahun bulan 12 2023, dividen diumumkan sebanyak 5.25%, iaitu sedikit tinggi berbanding tahun 2022 iaitu sebanyak 4.6%. So, persoalannya kat sini, untung ke kalau buat ASB financing dengan kadar dividen 5.25%? So, video ni adalah untuk rakyat marhen yang level kewangan dia biasa-biasa je. Jadi, seperti saya lah, saya bukan expert pasal kewangan. Kita semua nak sembang santai. Kalaulah kita berkesempatan telah membuat ASB financing, adakah kadar dividen ini sebenarnya cukup? Adakah ia menguntungkan kita ataupun tidak? Itu sahaja. Kita ambil dari segi layman, maksudnya orang biasa. Kita lihat 5.25%, kalau kita ambil 100,000, kita akan dapat sebanyak RM5,250. Ini kita ambil overall tanpa memikirkan prinsipal. Sebab prinsipal kalau kita terminate tahun pertama tak banyak pun, dalam 800 plus minus 800. Okay, first kita ambil pandangan rakyat biasa, rakyat marhen. 5.25%. Kalau ambil simpanan 100,000, maka lihat kepada interestnya berapa. Kita ambil contohlah kadar yang dikenakan tinggi dalam 4.7%. Okay. Ada juga yang boleh dapat kadar yang rendah, 4.3, 4.4, bergantung kepada awak punya simpanan. Kita ambil rate dia, iaitu 4.7%. Bayaran bulanan adalah RM466 selama 40 tahun. Okay, kalau awak lihat dari segi keuntungan, untung ke tidak kalau awak terminate tahun yang pertama, kadar dividen 5.25%, awak dapat 5,250. Okay, awak bayar 466 darab 12. Okay, jadi amount yang awak bayar adalah 5,592. Okay, ni kalau banding lah awak start buat adalah 1 Januari 2023. Now, dah 1 Januari 2024 awak nak terminate. So, kumulatif dia 1 tahun. So, kita lihat adakah untung ke tidak. Okay, kalau kita mengira dari segi dividen, kita tolak bayaran bulan-bulan yang kita bayar kat bank tu, tolak dividen yang kita dapat sekarang ni, kita masih negatif. Iaitu masih lagi negatif 342. Tapi jika kita mengambil kira sedikit prinsipal yang kita dapat, iaitu plus minus 800, maka ada sedikit sahaja keuntungan, iaitu sebanyak, kalau kita surrender tahun yang pertama, sebanyak RM488. Semua ni adalah variable, berubah-ubah bergantung kepada amount takaful yang awak ambil. Ada yang ambil setahun, ada yang ambil 5 tahun. Tapi, makna kata kalau awak surrender tahun yang pertama, awak untung dalam 400 lebih je. Tak untung banyak. Dan kalau kita ambil konsep tidak mengambil ASB financing, we just consistently tiap-tiap bulan masuk 500, 500, 500. Ataupun kita masukkan amount yang sama, RM466. At the end of the day, pada bulan 12, anda akan mendapat roughly plus minus dekat kalau kita masukkan 500 darab 12 dalam RM6,000. So, basically, lebih untung berbanding kalau awak ambil 100,000. Mostly, the main point kalau awak main pada jangka masa setahun, 2 tahun, dia tidak menguntungkan sangat. Dia lebih kepada nak mengajar awak tentang konsistensi dalam menyimpan. Sebab bagi kita, untuk menyimpan amount 500 tu sangat berat. Kalau dia bukanlah satu hutang bank yang directly deduct daripada kita punya salary. So, ASB financing ni mostly mengajar kita cara berdisiplin untuk menyimpan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menyediakan rekod kewangan yang menarik. Bagi siapa yang umur 25 ke atas, mungkin dah 30-35, untuk apply loan rumah, bank akan melihat kita punya rekod kewangan. Jadi bila kita ada finance,
dengan bank, tak kisahlah loan kereta ke loan ASB ke, lebih mudah untuk bank trusted kita mampu membayar amount tersebut. Kalau kita ambil comparison orang yang gaji dalam 3,000 dengan orang yang gaji 5,000. Jika orang yang gaji 3,000 ni pernah mengambil ASB, rekod pembayarannya cantik, bank lebih mudah nak luluskan dia punya finance untuk rumahnya, mortgage. Tapi untuk gaji yang 5,000, contoh kalau gaji 5,000 tak pernah ada apa-apa loan. Jadi bank mula sangsi, adakah mampu gaji yang besar walaupun dia dapat gaji besar tapi dia tak pernah buat pinjaman. So bank mula ragu-ragulah untuk bagi dia pinjaman ke tak. Tapi in the end, everything can be done. So you boleh refer to your advisor lah, financial advisor. Okay, so itu tahun yang pertama. So apa jadi kalau kita lihat dari segi tahun yang kedua? Contoh dia dah buat full 24 bulan, 2 tahun ASB financing 100,000. Kalau terminate, apa akan jadi? Lebih untung ke tidak? So kalau awak terminate pada tahun yang kedua, the amount of principal makin tinggi. So kalau awak tengok dalam kalkulator kewangan, is plus minus dalam 1,700. So dalam 1,700, compare dengan tahun pertama, just dapat principal 800 sahaja. Dari segi dividen, kalau kita tengok konsisten, mungkin kalau dalam 2 tahun ni, tahun lepas 4.6, tahun ni 5.25, plus minus, dia tak berubah banyak. So dari segi dividen, dia paras-paras je. Nak cakap untung, tak untung sangat. So kalau kita kira keuntungan betul-betul, kalau terminate tahun yang kedua, awak cuma akan dapat 1,358 sahaja. Keuntungan bersih. It's not going to be minus, tapi still ada keuntungan bersih. Apa jadi kalau tahun ketiga, untung lagi dalam 2.4K, tahun keempat 3.3K dan tahun yang kelima, kalau awak terminate, awak akan dapat 4.4K. Itu yang terjadi kalau awak keluarkan dividen tu setiap tahun. Tapi the best thing about melabur ke ASB financing lah, whatever lah, adalah awak lakukan teknik compounding. Awak biarkan je interest tu tak perlu keluarkan. So kalau awak biarkan je, contoh pada tahun ni, awak dah ambil 100,000, so awak dapat dividen around RM5,250. So ada sedikit principal kat situ, tapi awak tak terminate, awak biarkan je. So tahun depan contohlah 5.5%, 5,500, tambah lagi, tahun depan lagi, contoh 5.5 pula, 5,500. So sampai tahun yang kelima, berapa keuntungan dia? Dia akan berganda-ganda lah sebab awak tak keluarkan duit tu. Duit tu still generate dia punya dividen, makin lama makin tinggi. So kalau roughly, kalau kita calculate tahun yang kelima, awak akan dapat around 13,000 lah. Okay, kalau awak biarkan, awak tak ambil dia punya dividen. So sebenarnya bagi saya, depend kepada individu tersebut. Okay, duit tu kalau awak nak melaburkan dalam ASB, jangka masa yang pendek, tak recommended. Kalau awak just nak bina awak punya rekod kewangan untuk apply loan, is okay. Setahun, 2 tak ada masalah. Awak boleh terminate. Tapi kalau awak, contoh awak dah konsisten boleh simpan sebanyak 500 dalam ASB setiap bulan, better just go kepada simpanan biasa sahaja. So, dia lebih menguntungkan dan senang tidur lena. Tak ada masalah. Tapi kita manusia kan, kerat sikit-sikit nak ambil, sikit-sikit nak ambil. So, kalau masih belum berdisiplin, boleh continue, tak ada masalah. So, in the end, apa-apa jenis pelaburan, kita kena buat research dulu dan buat banyak research dan kita kena baca banyak lah. Kalau awak refer dekat video dalam YouTube, banyak channel-channel kewangan, contoh Mr. Money TV, kita ada Financial Faiz, awak juga ada Dr. Azam Zubair. Semua tu cerita tentang teknik kewangan. So hopefully ini membantu. Selamat tahun baru. Mulakan tahun baru anda dengan celik kewangan. Bye. Assalamualaikum.